Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们，早安！ Syukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di dalam memperingati masa sengsara Tuhan Yesus. 感谢主，今天我们能够一起来聚会，来纪念主的受难。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami sebentar akan mengingat akan penderitaan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. 在一下子我们要纪念主为我们受难。 Kami ingin mengenang dan mengingat akan segala cinta kasih Tuhan bagi kami. 让我们纪念，我们记得你的爱在我们身 Dan 上。 sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. 在一下子我们要思想主的话， Kiranya firman itu kembali boleh menyegarkan akan kerohanian kami. 让主的话再次苏醒我们的灵命。 Begitu besar akan pengorbanan Kristus bagi hidup 因为 kami. 主的在为我们的牺牲非常浩 Sehingga 大。 melalui kematiannya kami boleh berdamai dengan Allah di surga. 接着主的事，我们一生和好， Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan saat ini. 我们这一次能够成为你的儿女， Pimpin kami di dalam menikmati firman-Mu Tuhan. 带领我们享受你的话。 Baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengarkan. 无论我们讲到的，还有听到的， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 靠耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. 今天早上我们要思想主的话， Mari kita membuka Matius 26 ayat ke-14 dan ke-15. 我们打开马太福音14章15、16节， Lalu dilanjutkan Matius 27 ayat 5 sampai ke-7. 接下去马太福音27、5到7。 Matius 26 ayat ke-14 dan ke-15 berbunyi demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. 马太福音26章14到15节，那时候12个门徒中的一个，就是那成为加略人犹大的到祭司长们那里去，说：如果我们把他交给你们，你们愿意给我什么？他们约定给他30个银钱。 Matius 27 ayat ke-5 sampai ke-7 dikatakan demikian. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli uang itu dengan tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. 27章5到7节，犹大把银钱丢在绳索里，就推了出去，去上吊，死了，自杀了。祭司长们捡起银钱，说：“这既然是血钱，不可以放到圣殿奉献里。”他们上衣以后，就用那钱卖了陶匠的一块地，作为外国人的坟地。 Saudara sekalian, setiap kali kita mengingat momen sengsara Tuhan Yesus, kita juga selalu mengingat akan nama Yudas. 弟兄姊妹们，每一次我们纪念主的受难，我们就记得一个人的名字，叫做犹大。 Tetapi saudara tahukah nama Yudas itu muncul beberapa kali di dalam Alkitab kita? 是不是你们知道，在圣经里面提起这个犹大的这个名字有好几次？ Di dalam Lukas 6 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki seorang murid lain yang bernama Yudas. 路加福音第6章也是告诉说，有一个门徒叫做加略人犹大， Nah, Yudas itu adalah disebut Yudas anak Yakobus. 犹大就是雅各的儿子犹大。 Dan nama Yudas yang lain juga dia adalah saudara dari Tuhan kita Yesus Kristus. 其他的犹大就是主耶稣的兄弟， Dialah yang menuliskan surat Yudas di dalam perjanjian baru kita. 他也是在我们的新约写了犹大书。 Di dalam Kisah Rasul 5 ayat ke-37 dikatakan ada seorang pemberontak yang bernama Yudas. 在这个使徒行传也提起一个人叫做犹大。
Dan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 11, Paulus di sana setelah di dalam pertobatannya, dia menginap di rumah seorang yang juga bernama Yudas. 在那个时候也是记得他们住在一个人的名字也是叫做犹大。 Jadi saudara harus tahu nama Yudas itu ternyata muncul berkali-kali dengan orang yang berbeda-beda di dalam Alkitab kita. 弟兄姊妹们，犹大这个名字有出现很多次，但是在圣经里面有不同的犹大。 Dan di dalam khotbah ini saya ketika menyebut nama Yudas, saudara harus ingat yang saya maksudkan adalah Yudas Iskariot. 如果现在我在这个讲道里面提起犹大，你们就要知道我所说的是加略人犹大。 Saudara, Alkitab tidak menceritakan perjumpaan awal Tuhan Yesus dengan Yudas. 我们有提起主耶稣怎么样更认识这个犹大， Dan tidak menjelaskan apa pekerjaannya sebelum dia menjadi rasul. 也是说，不是说犹大以前还没有做使徒的时候，他的工作是什么？ Alkitab hanya menjelaskan di dalam Yohanes 13 ayat 26 bahwa dia disebut Yudas anak Simon Iskariot. 在那里也是提起关于主耶稣，这个犹大就是西门的儿子，西门的儿子。 Maka saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana pengkhianatan Yudas di dalam diri Tuhan Yesus. 这个时候我们要看怎么样犹大反叛了耶稣。 Apa yang dicatat di dalam keempat Injil ini ingin menunjukkan rencana Allah bagi Yesus dan rencana iblis bagi Yesus. 四福音里面告诉怎么样犹大反叛耶稣，怎么样魔鬼反叛耶稣。 Saudara, di dalam Alkitab mencatat beberapa peristiwa ya, di mana kedaulatan Allah dan keberdosaan manusia atau karya iblis itu bertemu di dalam satu peristiwa yang sama. 在圣经里面有提起很多的事情，犹大怎么样计划关于对付主耶稣。 Yang pertama saudara bisa lihat di dalam kasusnya Ayub, saudara. 第一，我们看见在约伯， Di situ kedaulatan Allah dan iblis bertemu bersama-sama di dalam penderitaan Ayub. 在约伯里面，那个时候有这个魔鬼的能力，还有神的能力，就在约伯的事情上见到。 Kasus kedua di dalam pencobaan Tuhan Yesus juga sama. 第二，当主耶稣所试探的时候，也是一样。 Alkitab mengatakan Tuhan Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 圣经说，这个一个灵带主耶稣去给魔鬼试探。 Dan ketiga adalah dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang akan kita bahas pada pagi ini. 第三就是怎么样主耶稣上十字架。 Di dalam tiga peristiwa inilah kedaulatan Allah dan keberdosaan manusia atau keberdosaan iblis itu bertemu di dalam satu peristiwa yang sama. 三件事情，我们看见怎么样上帝的权威与魔鬼的这个能力，在这个三件事情里面见面。 Tetapi dibedakan kepada motivasi dan rencana yang berbeda antara Allah dengan manusia dan iblis. 但是在这个事情，我们看到上帝、人还有魔鬼，他们有不同的动机。 Saudara, kematian Kristus itu bukanlah sesuatu kebetulan, tetapi itu di dalam rencana Allah Tritunggal sejak di dalam kekekalan. 基督耶稣的受死不是一个恰好的事情，乃是因着要成全救赎的工作。 Jadi saudara jangan pikir kematian Tuhan Yesus itu terjadi secara mendadak, saudara. 你们不要觉得主耶稣的死乃是恰好的事情发生。 Saudara juga jangan berpikir kematian Kristus itu terjadi karena Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas, dijual oleh Yudas. 你们不要觉得主耶稣的死因为这个犹大的反叛耶稣。 Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 di sana dikatakan dengan jelas, saudara. 在那里使徒行传很清楚的告诉我们， Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 他已经把他们交给你们，已经交给他，就是他受死为那些人而死。 Di dalam ayat ini jelas dikatakan Tuhan Yesus itu diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya yang kekal. 在那里就是神把主耶稣交给魔鬼，乃是因着有永恒的计划。
Maka saudara, di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus ini kita melihat rencana Allah dan rencana daripada iblis di dalam diri Yudas itu bertemu di dalam peristiwa ini. 在这里，我们看到怎么样魔鬼在犹大的身上的计划，上帝在犹大的身上的计划，就在主耶稣的十字架里面见面。 Allah Bapa menyerahkan anaknya. 神把他的儿子交给他， Alkitab juga mengatakan Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam. 魔鬼也是说，他们把耶稣交给那些大祭司， Allah punya rencana. 神有他的计划， Yudas dan iblis juga punya rencana 犹 dalam 大跟 peristiwa 魔 ini. 鬼也是对耶稣有他的计划。 Saudara-saudara, di dalam Alkitab menunjukkan bahwa sebenarnya ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, disitulah Yudas yang berinisiatif. 其实在这个圣经告诉我们，当犹大出卖耶稣，这个计划、这个动机是从犹大的心。 Di dalam ayat tadi yang kita baca dikatakan Yudaslah yang mencari para imam, saudara. 在这里，圣经告诉犹大去找哪些祭司， Bukan para imam mencari Yudas. 不是哪些祭司找犹大。 Ia yang berinisiatif untuk mengkhianati Tuhan Yesus. 那么犹大自己有计划要反叛耶稣， Ia yang menawarkan diri untuk menjual Tuhan Yesus. 他介绍他自己要把耶稣出卖。 Dan dikatakan, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. 在这里告诉我们，如果我们把他交给你们，你愿意给我们什么？ Dan Alkitab mencatat mereka membayar 30 uang perak kepada Yudas. 所以圣经就是说，他用30两银子把耶稣出卖。 Saudara-saudara, para imam saya yakin hari itu juga kaget, saudara. 弟兄姊妹们，那个时候我觉得祭司们也很奇怪， Yang mereka tahu Yudas ini adalah muridnya Tuhan Yesus. 他知道犹大是主耶稣的门徒， Kok bisa-bisanya seorang murid menawarkan diri untuk menjual gurunya sendiri demi uang? 为什么一个门徒就把他的老师出卖了？ Dan Alkitab tidak mencatat, saudara, apa motivasi Yudas menjual Tuhan Yesus sebenarnya. 在圣经也没有清楚告诉我们为什么犹大要出卖耶稣， Sehingga muncul beberapa pentafsiran, saudara. 所以很多解经家解释说， Yang pertama, mengapa Yudas menjual Tuhan Yesus? 第一，为什么犹大要出卖耶稣？ Karena Yudas berpikir Tuhan Yesus nanti akan melawan dan melepaskan diri sehingga Yudas mendapatkan uang, tapi gurunya tetap hidup. 那么犹大觉得，比如说主耶稣被抓，主耶稣能够反抗，能够跑掉，但是犹大得到钱，主耶稣没有死。 Jadi dia dapat untung, tapi Tuhan Yesus tidak mati karena Tuhan Yesus melawan. 那么他觉得他能够得着能够30两银子，但是主耶稣能够反抗。 Yang kedua, saudara, tafsiran mengatakan Yudas bergabung menjadi murid Tuhan Yesus dengan tujuan untuk memberontak kepada bangsa Romawi. 第二就是犹大跟这些门徒合在一起，为了要对罗马政府反抗罗马政府。 Namun akhirnya dia kecewa karena Tuhan Yesus tidak melawan orang Romawi, saudara. 但是他很失望，因为主耶稣没有反抗罗马人， Maka dia di dalam kekecewaan itu menjual Tuhan Yesus. 所以在他的失望当中，他把主耶稣出卖。 Saudara, ini adalah dua dari sekian banyak tafsiran yang berusaha menjelaskan mengapa Yudas menjual Tuhan Yesus. 在很多的解释当中，这个两个解释是其中两个解释，如何犹大要把主耶稣出卖。 Tetapi penjelasan yang lebih bagus menurut saya adalah karena Yudas adalah seorang yang cinta uang. 更好的解释乃是因为犹大是谈钱。 Di dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 在那个时候，约翰福音告诉我们，
乃是因为这个犹大是一个贪钱，他没有把钱帮助别人，他钱自己拿去。 Saudara, ternyata Yudas ini adalah bendahara dari kelompok Tuhan Yesus. 我们才知道，如果犹大是一个在耶稣里面的财政， Dan dikatakan dia adalah seorang pencuri, dia sering ngambil uang kas bendahara pelayanan Tuhan Yesus. 他是一个贼，他常常偷了他们的钱。 Ini menunjukkan Yudas adalah seorang yang cinta uang, saudara. 这就是告诉我们，犹大是一个贪钱的人。 Dan inilah alasan yang terbaik, motivasi yang terbaik, mengapa dia menjual gurunya sendiri. 所以这是最好的动机。为什么他把他的老师出卖？ Saudara-saudara, berapa harga nyawa Tuhan Yesus di mata Yudas? 弟兄姊妹们，主耶稣在犹大的眼中，他值多少钱？ Kalau saudara mau menjual sesuatu barang, saudara mesti tahu harga pasarannya 如 berapa 果你 ya. 要卖一个东西，你要应该知道那个东西的价值是多少。 Saudara mau jual rumah, harus tahu lokasi di sekitar rumah kita pasarannya berapa. 如果你们要卖你的物质，你要知道那个时候行情多少钱。 Saudara mau jual mobil, saudara harus tahu mobil tahun sekian pasarannya kira-kira 你 berapa. 们要卖你们的汽车，知道那个汽车多少年的车多少价钱。 Saudara, demikian juga Yudas, saudara. 所以犹大也是如此。 Dia memberikan nilai nyawa Tuhan Yesus itu 30 keping perak. 犹大把耶稣的生命，这钱只有30两银子。 Saudara tahu berapa harga 30 keping perak itu? 你们知道30两银子是这多少钱？ Itu ternyata adalah harga nyawa seorang budak. 30两银子乃是一个奴隶的身价。 Saya bacakan Keluaran 21 ayat 32. 我看在出埃及记告诉我们， Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau budak perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. 在这个出埃及记告诉我们，如果牛无论是出了人的儿子或是你的儿子，要照例办理他。 Saudara, ini ceritanya di dalam perjanjian lama, kalau ada seorang punya lembu atau sapi, nyeruduk budaknya orang lain. 如果一个牛它出了一个人家的儿子， Nah, budak itu luka atau mati, maka pemilik lembu itu harus mengganti nyawa budak itu 30 keping perak. 如果牛伤了人家的奴隶，那么必用30两的舍克勒的银子还给他。 Jadi saudara, bagi Yudas, harga nyawa Tuhan Yesus itu tidak lebih tinggi dari harga nyawa seorang budak. 那么现在这些主耶稣的30两，不比奴隶的价钱更高， Diobral saudara, jual murah. 乃是买这样变卖出去。 Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memandang pengkhianatan Yudas ini. 现在怎么样主耶稣看待犹大对他的反叛？ Bagaimana reaksi Tuhan Yesus melihat dirinya dinilai 30 keping perak oleh Yudas? 主耶稣怎么样反应犹大对他只有30两的银子？ Saudara-saudara, sekali lagi Tuhan Yesus melihat kematiannya itu dari dua perspektif. 弟兄姊妹们，我们看到他的死从2个角度。 Perspektif pertama, dia melihat dari perspektifnya Allah Bapa. 第一个角度就是从上帝的眼光来看这个事情。 Dia melihat ini adalah kehendak Allah bagi dirinya, saudara. 第一个角度就是他的死乃是因为神对他的应许。 Di dalam doa Getsemani yang terkenal, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak dapat mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." 在克西马尼的祷告，他对神说：“主啊，如果你愿意的话，这一杯就从我面前挪开。” Tuhan Yesus tahu dan melihat rencana Allah Bapa bagi dirinya adalah dia harus naik ke atas kayu salib dan mati di sana. 主耶稣知道，上帝对他的计划乃是上十字架，为了要救赎人的罪过。
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita bantah lagi, saudara. 这是一件我们不能反驳的事情。 Tetapi pagi ini saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus memandang pengkhianatan Yudas terhadap dirinya. 但是今天我们看主耶稣对犹大他的反叛的眼光是什么？ Saudara, ini menarik dan penting menjadi perenungan kita di dalam momen Prapaskah ini. 今天非常重要，当我们要经历纪念主耶稣的受死。 Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus melihat pengkhianatan Yudas Iskariot pun di dalam kedaulatan Allah. 第一，我们看见主耶稣犹大对主耶稣的反叛，乃是在上帝的全能当中。 Saudara, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus pilih Yudas jadi muridnya? 很多人问说，为什么主耶稣要选犹大做他的门徒？ Apakah Tuhan Yesus tidak tahu Yudas akan mengkhianati dia? 是不是主耶稣不知道，如果犹大要反叛他， Pasti Tuhan Yesus sudah tahu. 乃是一定是主耶稣已经知道。 Dari mana kita tahu Tuhan Yesus 从 tahu? 哪里我们知道，如果主耶稣已经知道犹大要反叛他 Di？ dalam Yohanes 17 ayat ke-12, 在 saudara. 约翰福音告诉我们， Di sana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga. 在那里主耶稣对神祈求， Tuhan Yesus berkata demikian, 主耶稣说， selama aku bersama mereka, mereka di sini adalah murid-muridnya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 在那里主耶稣跟他的门徒一起晚餐的时候，他就告诉神说：“神啊，我跟这些人在一起的时候，你都知道我如何对他们。” Saudara, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, dari semua murid-murid yang kau berikan kepadaku, tidak ada yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ini siapa, saudara? 他告诉神说：“神啊，你给我的12个门徒，完全没有一个人灭亡，只有一个人灭亡。”主耶稣所说的这个人是谁呢？ Ini adalah Yudas Iskariot. 他就是犹加列人犹大。 Tuhan Yesus sudah tahu Yudas akan mengkhianati dia, saudara. 主耶稣知道，这个犹大要反叛他， Dan dikatakan supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 在那里告诉我们，让这些事情能够成全圣经里面的应许。 Jadi saudara, pengkhianatan Yudas Iskariot itu menggenapkan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. 那么，这个犹大的反叛已经在旧约里面记载。 Ada dua bagian firman Tuhan perjanjian lama, saudara, yang menggenapkan pengkhianatan Yudas kepada Tuhan Yesus. 在旧约有两次记载如何犹大反叛耶 Pertama 稣。 di dalam Mazmur 41 ayat ke-9. 第一就是在诗篇41篇第9节。 Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. 连我自己的朋友，我所依靠，吃过我饭的用脚踢我。 Dan yang kedua ada di dalam Sakaria 11 ayat ke-12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upaku, jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upaku dengan menimbang 30 uang perak. 撒迦利亚1章12节说：“我对他们说，你们若以为美，就给我工价，不然就罢了。”于是他们给了30块钱作为我的工价。 Jadi saudara lihat Tuhan Yesus memandang pengkhianatan Yudas itu di dalam kedaulatan Allah. 那么主耶稣看这个犹大对他的反叛，乃是在神的应许里面。 Pengkhianatan Yudas bukan terjadi secara kebetulan di luar ketetapan dan kedaulatan Allah. 那么约翰的这个犹大的反叛，不是在出于神的计划以外。 Bahkan pengkhianatan Yudas harus
merupakan penggenapan dari perjanjian lama. 那么魔鬼这个犹大的反叛，乃是要成全在旧约的一个应许。 Saudara, inilah yang pertama bagaimana Tuhan Yesus melihat pengkhianatan Yudas Iskariot. 这是如何主耶稣看这个犹大对他的反叛。 Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus melihat Yudas Iskariot itu hanya alat di tangan iblis. 第二个就是犹大是一个在魔鬼手中的工具。 Saudara, berulang kali Tuhan Yesus menghubungkan pengkhianatan Yudas Iskariot itu dengan iblis. 有好几次主耶稣把这个犹大的计划跟魔鬼有关系。 Yohanes 6 ayat ke-70, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 orang ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." 耶稣说：“我不是拣选了你们12个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。” Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa salah satu di antara 12 muridnya adalah alat di tangan iblis. 主耶稣知道，在他的12个门徒当中，有一个是魔鬼的工具。 Yohanes 13 ayat kedua dikatakan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. 吃晚饭了之后，魔鬼已将买耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。 Saudara, lihat bagaimana Tuhan Yesus memandang pengkhianatan Yudas Iskariot. Yudas hanyalah alat di tangan iblis. 那么，如何我们看到犹大的对耶稣的反叛，乃是因为犹大成为魔鬼的工具。 Saudara, inilah cara kerja iblis yang tidak berubah sepanjang zaman, saudara. 这是魔鬼工作的方法，历代以来没有改变。 Kalau iblis tidak bisa memakai musuh kita untuk menyerang kita, dia bisa pakai orang terdekat kita untuk menjatuhkan kita. 魔鬼不能用我们的仇敌来攻击我们，但是魔鬼能够用我们四周围的人来攻击我们。 Saudara, ingat sebelum iblis pakai Yudas, iblis pernah pakai Petrus untuk mencegah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem supaya jangan mati disalib. 魔鬼曾经利用这个彼得来阻止耶稣上耶路撒冷去。 Jadi saudara lihat bagaimana iblis bisa memakai suamimu, istrimu, anakmu, teman-temanmu dan sebagainya untuk menjatuhkan kita, saudara. 魔鬼能够用你的太太，魔鬼用你的丈夫，能用你的儿子来使你跌倒。 Iblis bisa menyerang dengan cara yang brutal seperti pada kasus Ayub. 魔鬼也能用各种各样方法，好像这个约伯的事情来 Namun ia juga 攻 bisa 击他。 menyerang dengan cara yang halus dengan memakai Yudas seperti di dalam kasusnya Tuhan 但是 Yesus. 魔鬼也能够用非常非常好的方法，就是好像犹大在耶稣的事情上。 Maka saudara hati-hati ya di dalam pelayanan gereja dan sebagainya. Jika seorang pelayan Tuhan itu tidak sungguh-sungguh sudah lahir baru di dalam Tuhan, dia justru bisa dipakai iblis untuk mengacau dan merusak pelayanan, saudara. 所以弟兄姊妹们，当你们的侍奉，如果一个人没有真正耶稣要用他侍奉，魔鬼用各种各样方法使他在侍奉上犯罪。 Saudara, Yudas itu bukanlah orang yang sudah born again, sudah lahir baru. 犹大不是一个有新生命的人。 Orang-orang seperti ini sangat potensial dipakai oleh setan untuk merusak pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan. 这样的人好像犹大，魔鬼用各种各样方法，很多机会，魔鬼能够用他来破坏上帝的工作。 Maka saudara, di dalam poin kedua inilah Tuhan Yesus melihat pengkhianatan Yudas itu, Yudas hanya alat di tangan setan. 所以在第二点，我们知道魔鬼犹大是一个在魔鬼手中的一个奇迹。 Tuhan Yesus tahu di balik pengkhianatan Yudas, mastermind, otaknya itu adalah iblis sendiri. 主耶稣知道一切犹大所做的一切，他们的计划完全是魔鬼的，在魔鬼的手中。
Jadi saudara, bagaimana Tuhan Yesus melihat bahwa rencana Yudas ternyata di baliknya, dalangnya adalah iblis itu sendiri. 所以如何犹大他们的计划，在他的后面乃是有魔鬼计划。 Ini membawa kita kepada pandangan Tuhan Yesus yang ketiga, melihat pengkhianatan Yudas 这是 Iskariot. 带到我们怎么样犹大对耶稣的第三个意识。 Saudara, Tuhan Yesus melihat kehendak Allah, ketetapan Allah lebih berdaulat daripada pengkhianatan Yudas Iskariot. 那么主耶稣有看到上帝对他的计划，比起魔鬼对他身上的一切，上帝的计划更 Saudara, 伟大 di。dalam pengkhianatan Tuhan Yesus tadi saya katakan, kedaulatan Allah dan rencana iblis itu bertemu di dalam satu peristiwa yang sama. 上帝的计划与神的计划在这个事情上 Tetapi- 同样碰见了。 Tetapi Tuhan Yesus di dalam hal ini melihat ketetapan Allah, kedaulatan Allah lebih berkuasa daripada pengkhianatan Yudas 但 Iskariot. 是在这里，主耶稣也看到上帝的全能比魔鬼的计划更伟大。 Saudara perhatikan di dalam Yohanes 13 ayat ke-27, Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang menarik kepada Yudas. 在这里，我们看到约翰福音13章27节，主耶稣对犹大所说的。 Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. 因为魔鬼已经进入犹大的心，所以主耶稣说：“你要所做的一切，你去做吧。” Saudara, di dalam pengkhianatan Yudas ini ada sesuatu yang menarik yang kita bisa pelajari di dalam peristiwa ini, saudara. 在这个犹大所做的一切，我们能够学习几件事情。 Saudara tidak akan melihat sesuatu ledakan emosi dari Tuhan Yesus. 你们看不到主耶稣对这件事情有什么最大的情绪。 Tuhan Yesus terkesan santai aja, saudara. 主耶稣对这件事情看得很普通， Dia tidak menghajar Yudas, saudara. 他没有对犹大生气。 Saudara pernah dikhianati orang? 有没有你们经历过人家反叛你们？ Rasanya di dalam hidup kita yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam dunia ini minimal sekali pasti pernah merasa dikhianati. 好像在我们的生活里面有几十年，必定有一天人家对你反叛你。 Apa yang saudara rasakan ketika saudara dikhianati oleh teman saudara, teman bisnis dan sebagainya? 别人反叛你的时候，你早觉得你的最好朋友、你的同工反叛你， Emosi kita bisa meledak, saudara. 那个时候我们的脾气就能够上升。 Tapi saudara tidak melihat itu di dalam diri Tuhan Yesus. 但是你完全没有看到这件事情在主耶稣的身上。 Tuhan Yesus malah ngomong kepada Yudas, apa yang harus kamu lakukan, sana pergi segera lakukan itu. 主耶稣对犹大说：“你要做什么，你就去做。” Bahasa anak muda sekarang, Tuhan Yesus santui, saudara. 那么在年轻人现在说的，就是主耶稣说：“你可以做顺然的去做。” Saudara, kenapa Tuhan Yesus kok santai, saudara? 为什么主耶稣没有看得很严重？ Karena ia tahu kehendak Bapaknya itu lebih berdaulat daripada kehendak 因为 iblis. 他觉得上帝的计划更重要。 Dia tahu Bapaknya lebih berkuasa daripada iblis 他 yang 知道 memakai Yudas. 上帝的全能比魔鬼更大。 Dan di dalam peristiwa ini, saudara lihat ada sesuatu gambaran yang menarik di dalamnya. 在这件事情有一个很重要的事情，我们能够看到， Ini adalah peperangan rohani antara Yesus dengan Bapaknya. 这是一个属灵的战争，就是耶稣跟他的父神。 Yesus beserta Bapaknya melawan Yudas beserta Bapaknya juga. 耶稣对他的父神，也是魔鬼对他的父神。 Saudara ngerti maksud saya ya? 你们明 Yesus 白吗？ dengan Bapaknya 耶稣对他的父神， berperang melawan Yudas juga dengan Bapaknya alias si iblis. 也是对付魔鬼，也是发生一个战争。 Itulah sebabnya Tuhan Yesus tenang dan santai melihat pengkhianatan Yudas. 所以主耶稣对这件事情看得非常的
效成。 Pengkhianatan Yudas seolah-olah bagi Tuhan Yesus sudah tidak penting lagi. 魔鬼犹大对他的反叛已经 Kenapa 不重 saudara 要， sekalian? 为什 Kenapa? 么？ Karena Tuhan Yesus selalu ingat dia mengerjakan kehendak Bapaknya. 因为主耶稣知道每一次他所做的一切，完全是要做上帝对他的要求。 Maka saudara lihat di dalam pengkhianatan Yudas ini, penulis keempat Injil ini ingin memberikan kepada kita sesuatu pelajaran yang baru. 所以在犹大这个的是对耶稣的出卖，一个最好新的功课对我们。 Tuhan Yesus tidak merasa dirinya dijual oleh Yudas. 主耶稣没有觉得他被犹大出卖， Dia tenang menghadapi pengkhianatan muridnya. 他很安静面对门徒们对他的反叛， Karena dia tahu dia mati bukan karena dijual Yudas, melainkan melaksanakan kehendak Bapaknya di surga. 因为他知道他死不是因着犹大出卖他，乃是要成就神对他的旨意。 Dan apa yang terjadi pada Yudas, itulah yang penting untuk kita ketahui. 所以犹大最后所发生的事情是什么？乃是一个非常重要的事情。 Di dalam Matius 27 yang tadi kita baca, Yudas setelah menjual Tuhan Yesus, dia menyesal. Lalu dia mengembalikan uang itu kepada para imam. 那个时候，如果在马太福音27章，我们知道主耶稣卖了耶稣，他觉得非常的忏悔，要把钱还给他们。 Tapi mereka menjawab, apa urusannya kami dengan itu? Uang itu dikembalikan oleh para imam. 但是，这个祭司说，我跟这些钱没有相关，我把这些钱还回去。 Dan akhir cerita itu kita lihat Yudas melemparkan uang itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. 最后，犹大把30两银子丢进这个教堂里面，他就出去吊死了。 Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan pada pagi ini tentang pengkhianatan Yudas adalah 今天我最重要的告诉你们， akhir daripada kisah ini menunjukkan bahwa Yudas sesungguhnya bukan menjual gurunya Tuhan Yesus, saudara. 这个事情告诉我们，最后不是说上帝魔鬼出卖他的老师耶稣， Yang dia jual sesungguhnya adalah dirinya sendiri kepada iblis dengan harga 30 keping perak. 其实他所出卖的不是耶稣，是他把自己出卖给大祭司们30两银子。 Nilai yang dia berikan kepada Yesus begitu murah 30 keping perak. Sekarang dengan nilai yang sama itulah dia menjual nyawanya kepada iblis. 很便宜，用30两银子把主耶稣出卖，最后人家也是把他卖掉30两银子。 Dan akhir daripada kisah ini menunjukkan Tuhan Yesus mati, Yudas juga mati. 最后这件事情，主耶稣死在十字架上，犹大也是吊死。 Tetapi nilai kematian dua orang ini sangat berbeda total, saudara. 但是两个人出卖的这个身价完全不同。 Yesus memberikan nyawanya bagi Bapa agar kita berdamai kembali dengan Allah. 耶稣把他的生命交给神，让我们一生和好， Menjadi pendamaian bagi dosa-dosa manusia. 能够能够救赎人的一切罪恶。 Tapi Yudas memberikan nyawanya untuk bapaknya, yaitu iblis. Dan Yuda. menjadi kematian yang sia-sia, tidak ada nilainya sama 犹 sekali. 大把他的身价出卖给他的父神，乃是魔鬼，因为他的牺牲完全没有价值。 Saudara, inilah yang ingin disampaikan oleh penulis keempat Injil itu bagi kita, saudara. 今天四福音要告诉你们这个事情， Bahwa di dalam peristiwa pengkhianatan ini sebenarnya Yudas bukan menjual gurunya, 在这件事情上，不是犹大出卖他的老师， tapi yang lebih penting adalah Yudas sedang menjual dirinya sendiri, nyawanya sendiri dengan harga yang begitu murah kepada iblis bapaknya. 最重要的事情，犹大把他的身价卖给魔鬼30两银子，非常便宜。 Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari
peristiwa ini, 在 saudara. 这件事情上，我们能够学到什么功课？ Mengapa peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab? 为什么这件事情被记在圣经里面？ Karena kita tidak sadar di dalam zaman modern ini banyak Yudas-Yudas di dalam kekristenan. 因为我们不知不觉在基督教里面有很多的犹大， Yudas-Yudas modern muncul di sepanjang sejarah. 信色的犹大出现在历史里面， Demi jabatan jual iman kepada orang lain. 为了要地位，把自己的身价卖给别人， Demi kuasa jual Yesus. 为了要得到势力，把主耶稣卖 Demi 掉， demi uang jual Tuhan Yesus. 为了金钱把耶稣卖掉， Demi istri atau suami jual Tuhan Yesus. 为了丈夫，为了太太把耶稣卖掉。 Sekarang banyak anak pemuda-pemudi yang jatuh cinta, sudah lupa Tuhan, pokoknya saya mau kawin sama dia. 现在很多人年轻的伴侣为了他们的婚姻出卖了他的神， Meskipun tidak seiman, tidak peduli, jual Yesus, pokoknya saya bisa kawin, dia jadi istri saya, dia jadi suami saya. 为了要得着他的伴侣，他出卖了 Banyak Yesus. artis-artis ingin terkenal, jual Tuhan Yesus demi keterkenalan. 很多明星为了要得着有名，把他的这个身价卖掉。 Saudara, orang-orang seperti ini adalah mirip dengan Yudas. 这些人就是好像 Dia 犹 sebenarnya 大， bukan menjual Tuhan Yesus. 其实他不是卖耶稣， Dia sedang menjual dirinya kepada iblis. 他正在把自己卖给魔鬼。 Saudara, Tuhan Yesus itu tidak bisa dijual, saudara. 我们不能把主耶稣出卖， Sekaligus Tuhan Yesus juga tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan kita. 也是如此。主耶稣，我们不能用钱把它买下来， Dia memberikan hidupnya 他把生命给你们， karena kehendaknya sendiri dan kehendak Bapaknya. 为了自己的意思，也是为了父神的意思。 Maka saudara keliru kalau kita berpikir orang-orang yang melakukan hal seperti ini sedang menjual Tuhan Yesus. 所以你不要觉得这些人正在把主耶稣卖掉， Dia sedang menjual dirinya demi ketenaran, demi uang dan sebagainya 为了 kepada 为了一 iblis. 切的世界的荣华富贵，把自己卖掉。 Maka saudara di dalam hidup kita marilah kita selalu ingat 在我们的生活当中，我们要常常记得， agar kita jangan sekali-kali menjual diri dan hidup kita kepada iblis. 让我们不要把我们自己卖给魔鬼， Demi uang, 为了钱， demi jabatan, 为了地位， demi kuasa, 为了势力， demi keterkenalan, 为了出名， demi orang lain suami atau istri dan 为 sebagainya. 了别人的伴侣。 Jangan kita menjadi Yudas-Yudas modern di dalam hidup kita. 让我们在生活当中不要成为一个信色的这个犹大， Biarlah kita terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan hidup kita bagi Kristus. 让我们学习把我们的生活献给主。 Mau saudara? 你们有这个意识吗？ Tidak ada yang mau jawab ini. Mau? Mau. Ingat, jangan menjual hidupmu, dirimu kepada sesuatu yang di dalam dunia yang hanya bersifat sementara ini. 记得你们不要把你们的身价出卖，为了这个暂时性的世界。 Yudas menjadi peringatan bagi orang Kristen sepanjang zaman. 魔鬼成为我们每一个基督徒的一个警告。 Biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh mempersiapkan kita memasuki minggu yang pertama di dalam Prapaskah 让 ini. 主的话帮助我们在第一周预备期进入主的受难，我们有知道纪念主的受难。 Amin. 阿门。 Mari kita 我 berdoa. 们祷告， Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepada Engkau. 天父，谢谢你，我们来到你面前， Kami merenungkan kisah hidup Yudas yang sangat mengerikan 我 luar 们思 biasa. 想这个犹大的生平非常可怕， Kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan ya 我们 Bapa. 蛮有软弱， Kami tidak lebih baik dari Yudas 我们 Iskariot. 不比犹大更好。 Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan daripada Tuhan sendiri. 求主怜悯我们，
Sucikan kami Tuhan. 洁净我们， Bungkus kami dengan darah Kristus. 你的宝血再次遮盖我们， Sehingga di dalam hidup ini kami tidak menjual diri kami kepada iblis. 我们不把自己的身价卖给魔鬼， Menggantikan Kristus itu hanya dengan uang, ketenaran, dan sebagainya. 把主耶稣跟这些身价调换了。 Tapi jadikan kami seorang murid Tuhan yang mau memikul salib, menyangkal diri. 我们要愿意背负十架，否 Mengikut 认自 Tuhan 己。 sepanjang hidup kami. 我们跟随主，在我们的生活里面， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 靠耶稣基督的生命祈求， kami berdoa. 我们祷告。 Amin. Amin.